dia merangkumi hal-hal yang boleh faham Quran dan hadis, tahu bahasa Arab, tahu nahwu sarafnya, tahu susun bahasanya. Kerana orang yang dapat mengetahui dengan mendalam Quran dan hadis, maka dia lebih dapat mengetahui maksud dan apa yang tersurat dan juga memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Mungkin juga ada orang kata tak payah faham betul-betul lah dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Mungkin ada orang kata tak perlu faham betul-betul bahasa Arab. Saya menganggap memahami bahasa Arab adalah asas. Memahami Quran adalah asas. Sebab yang kita nak tahu itu ialah apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis. Apabila asas ni bahasa Quran, bahasa Arab, maka yang berkaitan dengan bahasa itu juga perlu kita faham. Seperti nahwunya, sarafnya, balaghah. Kalau tidak, kita tidak akan dapat memahami ucapan Allah tadi yang diturun dalam bahasa Arab dan juga ucapan yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Syarat yang kedua ialah orang yang ikhlas dan takut pada Allah. Ulama ni kalau kita baca dalam ayat, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang yang pandai boleh jadi orang kata ulama, tapi ulama yang sebenar ialah orang yang takut pada Allah. Dia memberi pandangan sesuatu yang berdasarkan kitab Allah sunnah Rasulullah dan penuh ketakutannya, ketakwaannya kepada Allah. Dari ayat ini, orang-orang yang tidak takwa takut pada Allah mungkin alim, tetapi tak sampai maksud yang disebutkan oleh Allah tadi, yaitu perasaan takut dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya ialah menguasai semasa, ilmu semasa. Ilmu yang ada dalam Quran tadi perlu digabung jalinkan dengan ilmu semasa. Seorang ulama mungkin tidak dapat memberi pandangan-pandangan tentang hukum yang berkaitan dengan umpamanya pemindahan organ kalau dia tidak mempunyai ilmu tersebut. Baik. Oleh kerana itu, sekarang ini kita tengok para ulama perlu bantuan daripada orang-orang yang pakar dalam bidang masing-masing untuk memberi pandangan-pandangan. Begitu juga saya beri contoh, sebagai seorang ulama yang tidak menguasai bidang lain, gelatin. Sekarang ni kata gelatin. Mungkin kita hanya tahu sebut nama, tapi bahannya kita tak tahu. Di sini perlu bantuan dan juga sokongan daripada pakar daripada bidang-bidang tersebut. Begitulah seterusnya. Jadi para ulama perlu mempunyai kemahiran dalam ilmu semasa, dan kalau tidak, dia perlu mendapat bantuan dan sokongan daripada orang lain. Kerana itulah sekarang ini kita tengok macam-macam persoalan baru timbul, namun dia perlu gabungan antara berbagai pihak sehinggalah dapat mengeluarkan hasil yang baik daripada masa tersebut. Itu secara ringkas. Terima kasih. Baik, soalan yang kedua ya. Kepada Ustaz Nizamuddin Zakaria, saya ulang sekali lagi. Katakan para ulama sudah memberikan teguran kepada umara-umara yang nakal-nakal. Kemudian umara itu tak mau dengar. Jadi apakah hukumnya? Jadi kita persilakan Ustaz Nizamuddin kita dengan segala hormat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ala. Datuk Johari, Datuk Azman, hadirin yang tidak sekalian, saya ingin menyinggung juga isu bukan semudah-mudahnya orang itu boleh mendapat status ulama. Itu betul. Janganlah sekadar dia itu mengaji sedikit sebanyak dan dia itu memakai dan menyarum lebay dan songkok terus kita boleh calon dan nobatkan dia sebagai ulama. Dan ditakuti kadang-kadang
kita takut macam pendewaan kepada ulama yang berlebih-lebihan, kita tidak mau juga. Yang berlaku dalam Syiah, al-imamatul khairun min risalah, imam itu lebih didewakan dan mengalahkan Rasul. Dan last sekali imam memasukkan sembahyang Jumaat, begitu sekali. Dan muncul juga orang yang mana dia menyalahgunakan dengan tarikan-tarikan keagamaan, lalu dia mendakwa dia orang agama, dia agamawan, dia Rasul Melayu pada Yasin wal Quran al-Hakim innaka laminal mursalin, turun di Bukit Kemensah. Jibril datang dan turunkan wahyu kepadaku. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah menurunkan dan mengutuskan bagi setiap umat itu ada rasul. Dan setiap umat itu dah kena ada rasul. Umat Arab dah ada Rasul Muhammad SAW. Umat Melayu tak ada lagi. Maka tidak lain dan tidak bukan saya lah. Itu pun ada. Yang kita takut ialah benar bimbangan itu wajar dibentangkan di sini. Jangan mudah sangat pelabelan dan penjanamaan ulama itu diberikan dengan mudah. Dengan sebab itu saya juga memikirkan, kalaulah jawatan doktor, peguam perlu ada macam badan yang boleh meletakkan garis panduan yang sesuai untuk, bukanlah kita katakan piawaian macam itulah kan. Dia ada saringan dan dia ada pentaulihan yang wajar untuk dia itu diberikan jolokan dan gelaran ulama, barulah dia wajar dan bertauliah untuk berkata-kata. Kadang-kadang motivator pun dengan mudah ada, dan dia sudah dianggap macam alim kabir. Dan kadang-kadang terlepas cakap Rejab itu syahrullah, bulan Rejab ni kan, ni 12-13 ni. Rejab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati, hadis Rasulullah kata. Ini maudhu'. Dengan mudah-mudah kita ini menggunakan dan berinstrumenkan hadis Nabawi, dan kita pun kata ni saya nak galakkan supaya amalkanlah bulan Rejab ini kena puasa Rejab. Mana ada? Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan tidak warid dan tidak ada nas yang menggalakkan untuk puasa bulan Rejab, melainkan teruskan saja sunnah Isnin dan Khamis, hari 13, 14 dan 15 hari putih itu saja. Adapun dengan kita menggunakan latar belakang dan hanya ditempek-tempekkan, kemudian kita kata ni ustaz nak cakap ni, jangan, berbahaya. Itu sangat-sangat berbahaya. Muncul di Pahang dan Kuantan baru-baru ni iaitu Tuhan Harun. Sungai Pelek berada, iaitu ajaran Harun Maqpiyah mendakwa bahawa Isa sudah pun turun, dan mendakwa bahawasanya dengan turunnya Isa termasuk sudah syariat Muhammad SAW, dan terangkat sudah salat, zakat, puasa dan haji. Lala sekali, seperti mana Jakim pun ada menyatakan, ajaran-ajaran songsang yang dibawa oleh ustaz-ustaz yang bertauliah ni dan ulama-ulama tak bertauliah ini akan mengakibatkan dia mengalami satu evolusi, dan pengakhirannya akan menuju kepada dia mengisyakan Tuhan. Semua jadi Tuhan pun. Lala kali dia bukan mengaku ulama-nya, bukan umaranya, mengaku terus jadi Tuhan. Tuhan Harun apa semua. Saya nak beritahu ni, saya ni Tuhan. Ambil nak simpan gambar dalam wallpaper pun tak apa, maka ambil gambar dia, simpan dan kenang-kenangan dan diabadikan dalam wallpaper handset. Ini saya nak maklumkan bumi akan mengalami kiamat, dan bumi akan digulungkan, dan terakhir yang digulungkan ialah daerah Sepang. Saya duduk kat Sepang, jadi lega sikit agak. Walaupun saya anak polis, tapi duduk saya bermustatil ni kira di Sepang dan berkhidmat di Universiti Sains Islam Malaysia. Okey. Selamat sekiranya menurut kata Tuhan Harun ni. Jadi saya takut betul seperti kebimbangan dan concern yang ditimbulkan. Jangan semudah-mudahnya ulama itu ditauliahkan dengan mudah, melainkan ada badan, badan yang berautoriti, tauliahkan dan saringkan dan piawaikan, itu layaklah. Dan tentulah piawaian itu menerusi kitab Allah dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kecekapan dan keilmuan
kemahirannya dalam rujukan yang terutama itu ialah kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah orang-orang yang dipanggil ahlu dzikr. Kadang-kadang dipanggil ulama itu ulil albab, kan? Dan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kadang-kadang secara directly maka Allah namakan dan gelarkan mereka itu al-ulama. Pada asalnya, pada tidak faham dan tidak tahu tanya, kan? Pada ketika dia tidak tahu, al-umara tanyalah dulu. Itu yang Datuk timbulkan dan buat kongsi, lepas tu baru tanya apa halal tak halal, kan? Bila berkongsi dengan kumpulan ataupun bangsa ini dipanggil kongsi raya, dan satu lagi bangsa dipanggil depa raya, kan? Dan dijenamakan. Lepas tu baru nak tanya apa fatwa halal ataupun tidak. Saya kira sewajarnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dulu sebelum diwartakan, sebelum di-launchingkan, sebelum di-announcekan di peringkat federali, barulah diwartakan dan dicanangkan menjadi sesuatu yang officially. Sewajarnya begitulah. Sebab saya pun nampak kalaulah dengan satu kumpulan dipanggil iaitu kongsi raya, satu lagi bersama kumpulan satu lagi dinamakan depa raya. Kalau tiga-tiga kumpulan, saya tak tahu nak panggil apa. Entah kongsi gelap pula namanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, melawak je lah. Kapan nak bagi hilang macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, asal dalam tidak tahu, dalam tidak faham, tanya. Al-umara, janganlah malu, janganlah segan. Tempatkan, ruangkan dan peluangkan untuk dinasihatkan. Sebab agama pun terbina atas asas ad-dinun nasihah. Maka kita hendaklah berdiri atas asas itu. Terima nasihat dan boleh kita bagi nasihat. Bukan bermaksud yang menerima nasihat itu senantiasa sumbang dan salah. Jadi salah aja dah. Dan kita juga atas nama kapasiti al-ulama wajar dan sewajarnya dan seharusnya juga terima nasihat dalam aspek-aspek keduniaan oleh kepakaran dan keilmuan dan kemahiran para umara. Kita tak nak mahu juga orang-orang ini sekadar pak lebai dan tok-tok guru ataupun alim-alim tetapi mahir dalam Al-Quran dan hadis tetapi tidak mahir dalam bidang manajemen. Itu pun kita tak mahu lah. Baca Quran mak cekap dah, tajwidnya Masya Allah, taranumnya apatah lagi, tetapi bidang manajemen dia kata pula, yang itu kita tidak mahu. Kita nak supaya al-umara bagi bimbingan juga kepada al-ulama. Dalam konteks bila dah bagi nasihat tak dengar cakap, katalah begitu kan. Harap-harapnya dengarlah, ataupun sebarang fatwa ataupun nasihat tidaklah sampai kepada dia itu ilzam. Itu satu benda yang kita perlu faham. Apabila dia itu diistiftakan, ditanya pendapat, taklah menjadi ilzam, iaitu kemestian. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ke atas kami melainkan menyampaikan saja. Kita berkata dan kita menyatakan atas dia untuk melaksanakan. Pada perkiraannya dan pada kita panggil respon balasnya, mungkin tidak didengari pada waktu itu, mungkin akan diamali pada ketika yang lain. Doa kita dimunajatkan dan dipanjatkan kepada Allah. Entah sekarang diperkenankan, entah lain kali akan diamalkan dan dimustajabkan. Maka dengan atas dasar itu jangan kita pesimis dan jangan kita rasa kecewa. Nanti kita nak cakap, entah dia pun tak mahu dengar cakap kita, dah sampaikan saja. Justru sebagai rangkuman dan perumusannya, wajar bagi umara, baik pada peringkat yang amat tertinggi, Perdana Menteri kah, Menteri Besar kah, dan juga YB di peringkat Dewan Undangan Negeri dan juga Parlimen, wajarlah adakan satu ruang dan peluang. Bukan sekadar untuk panggil makan-makan, tetapi panggil juga untuk bertanya-tanya dan bersoal-soal dalam diskusi ilmu seperti ini, agar apa-apa yang ingin dia laksanakan di peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri agar dapat berlapikkan dan juga berpandukan kepada bimbingan para al-ulama. Itu yang kita nakkan sangat juga.
Dan kita tidak mahu juga dia itu dalam bentuk yang emosional, dalam bentuk yang sampai kepada iaitu teguran-teguran yang gaya bebas dan kuak-kuak yang lebih berat lagi, kuak-kuak lentang dan juga gaya-gaya yang terlampau bebas. Kita nak dalam bentuk yang harmoni sebenarnya. Dan itulah sebenarnya ketulusan para ulama, dan akhirnya membuahkan natijah yang mana nasihat itu moga-moga didengari dan dapat dipraktikkan. Wallahu ta'ala.